masalahnya orang Melayu ni, ahli politik Melayu, bukan semua orang, dan juga sebagian rakyat dari berbagai kaum, terperangkap dengan Dr. Mahathir ni. Dia bermusuh dengan Anwar. Masalah apa dia dengan Anwar kita pun tak tahu. Tapi dia bawa rakyat pergi bermusuh dengan rakyat menjadi mangsa dengan Anwar Ibrahim. Ini kelebihan dia. Dulu dia dah lakukan dengan George Soros. Dia melakukan dengan pemimpin Israel. Dia punya masalah, kita yang kena ikut sama. Dulu dia bergaduh dengan Raja Melayu. Dia bawa rakyat sama-sama pergi hayun Raja Melayu. Sehingga buat pindaan perlembagaan. Jadi rakyat sekarang perlu dicerdikkan akan politik yang dilakukan oleh Dr. Mahathir ini. Sama ada menguntungkan negara ataupun apa. Contoh dia, cuba tengok. Dia nak juga tunjuk bahawa pemimpin UMNO ni bersalah. Pemimpin UMNO ni rasuah. Tetapi kalau kita tengok tuduhan-tuduhan itu dalam korupsi Indonesia, KPK Indonesia, Komisi Penteras Korupsi, mereka setiap kali mereka tangkap menteri dia, ada perkara yang disebut oleh KPK dia, macam SPRM ni. Negara dirugikan. Jadi soalnya sekarang, kita nak tahu, baik Najib ke, baik Zahimidi ke, Tengku Anan ke, Ahmad Mazlan ke, siapa pun, apa yang telah mereka rugikan negara ini. Ini yang penting. Tetapi Ketua Penerangan UMNO tidak mahu menjelaskan pada rakyat. Macam Tengku Anan. Dia terima duit pada syarikat. Syarikat itu buat pembangunan untuk duit itu masuk akaun dia untuk politik. Syarikat dia bukan dia. Jadi, di mana negara dirugikan? Ahmad Mazlan dituduh kerana YNDB. Punya duit masuk akaun dia. Di mana negara itu dirugikan? Jadi kalau kita tengok Zahir Hamidi, terima duit daripada yayasan. Untuk yayasan dia. Kemudian, di mana negara dirugikan? Ini yang perlu dijelaskan. Di mana negara dirugikan korupsi itu. Itu sebab bila saya tengok orang UMNO, komen-komen, mereka yang rasuah, cuba belajar ilmu rasuah ni betul-betul. Baca buku apa itu korupsi. Korupsi ini negara dirugikan. Umpamanya, keselamatan negara terancam. Contohnya, kapal selam, kapal tak sampai, helikopter hilang. Itu negara dirugikan lah. Negara dirugikan. Kena faham. Tapi masih lagi hanging ya. Di mana negara dirugikan. Kita nak terus ke soalan seterusnya daripada YouTube. Host. Iaitu Khairil Nur Rahim Abu Samah. Dia mengatakan yang rakyat ditipu. Cakap negara bankrupt, minta derma. Cakap nak selamatkan negara. Walhal mereka tambah lagi hutang negara, jual aset negara. Ish, marah betul ni. Okay, jadi Datuk, macam mana Datuk pendapat Datuk? Dia kata rakyat ditipu, cakap negara bankrupt. Marah betul ni Datuk? Rakyat tidak ditipu. Itu memang menjadi tanggungjawab kerajaan untuk nak tengok komitmen. Dulu waktu kita pergi Soros, masa kita gawat ekonomi 1998 pun, kita melakukan perkara yang sama. Ada orang keluarkan gelang, hantar kononnya nak menampung wang negara. Tetapi masalahnya sekarang ini bukannya Dr. Mahathir menipu rakyat. Tetapi rakyat yang menipu Dr. Mahathir. Kejap begini, sekejap begitu. Jadi, betul lah tu. Dr. Mahathir tipu rakyat, rakyat tipu Dr. Mahathir. Jadi, itu balasan yang dia kena terima. Jadi, pada saya lah, apa pun terhadap Dr. Mahathir ni, sama ada dia penting atau tidak dalam PH ini, pada saya peranannya penting. Dia tak penting. Jadi umpamanya kalau dia dapat meyakinkan kerajaan Mahyudin Yassin ini ditumbangkan, itu adalah satu perkara yang agak membantu Pakatan Harapan yang bergabung 3 parti itu, iaitu PKR, DAP dan Amanah. Mungkin parti Warisan di Sabah untuk menang. Sebab masalah sekarang, kita kena terima realiti. Jangan kita memain. UMNO dulu kalah. Saya dah ulang banyak kali dah. UMNO ni kalah dulu kerana sistem demokrasi itu. Masa pilihan raya 2018, memilih seorang Perdana Menteri. Dan jika berlaku pilihan raya sehari dua ni, sebulan dua ini, benda yang sama. Bahawa rakyat nak memilih seorang Perdana Menteri. Itu nak memilih Perdana Menteri sekarang ni,
Mahathir dah kata tak penting lah, gagal lah. Muhyiddin memang gagal 100% kerana dia dibantu oleh Makcik Gemuk dengan sisi politik otak dia. Jadi sekarang pilihan rakyat di mana? Yang ada sekarang Anwar saja yang berpengalaman. Jadi kalaulah sama ada UMNO ke, Perikatan Nasional ke, PAS ke, bersaing dalam pilihan raya tidak menunjukkan seorang yang bakal menjadi Perdana Menteri, kita akan kalah. Kita akan kalah. Mana kita tu sama ada masih bergabung dengan Perikatan Nasional atau tidak, UMNO juga bertanding, kita akan kalah. Siapa calon Perdana Menteri UMNO? Ini yang penting. Jadi setakat ini UMNO masih lagi belum mengeluarkan idola yang sepatutnya untuk menjadi calon Perdana Menteri, dan kita hanya lihat figura yang berpotensi adalah Datuk Seri Anwar. Setakat ini yang kita nampak dalam soal dia main belakang ke, jubur ke, itu urusan dia lah. Tak ada kaitan. Saya nak cakap terus terang lah. Saya bukan menyokong Anwar ni. Tetapi saya nak membangkitkan, memahamkan politik dan juga perbezaan pilihan raya ini. Saya bukan menyokong Anwar. Saya hanya kawan baik, kenal begitu saja. Tapi kita kena bercakap secara jujur. Ini kalau nak menyerang Anwar, kerana lewat. Wahal masalahnya kalau lewat, dah lama tak jadi Presiden PKR. Adakah orang PKR tu, pemimpin Melayu dalam PKR itu butuh huruf Islam? Jadi masalahnya sekarang kita kena memahami benda itu secara mendalam. Lagi rakyat dan sekurang-kurangnya Dr. Anwar dah pergi mahkamah. Dah lepas dah. Dia daripada dunia ni. Akhirat biarlah dia tanggung sendiri. Yang Muhyiddin Yassin ni, skandal dengan bini orang, baru 2-3 hari ni keluar dalam WhatsApp gambar dia dengan skandal dia. Tapi kita tak develop lah gambar tu. Diorang kata gambar tu fake. Tak apalah. Tetapi pemimpin yang bersih. Pemimpin yang bersih. Pemimpin yang bersih sekarang. Zahir batin. Bukannya pemimpin ini bersih. Macam Mahathir kata, bersih bukan saja mesti bersih, mesti dilihat bersih. Dia sendiri tidak bersih. Macam mana dia mengatakan orang tidak bersih? Kan? Hanya pentafsir dia kata tak ada kompromi. Dia adalah dewa dari langit yang diturunkan untuk umat Melayu. Tapi umat Melayu selama 22 tahun jadi Perdana Menteri, tambah lagi 2 tahun, 24 tahun, miskin kedana juga macam itu. Jadi inilah yang masalahnya, yang orang Melayu kena reform. Memilih. Jangan melihat UMNO ni ke, itu parti saya, dari segi 2-3 orang pemimpin itu. Pemimpin pergi dan pemimpin datang. Dan jadi kalau tak betul, kita betulkan cara yang terbaik sekali. Lagi satu, Datuk, kan ada satu komentar daripada Kifah Wong. Dia minta Datuk tolong berikan hujahan. Dia cakap, tolong beri hujah tentang pelantikan anak Zahid ke atas pentadbiran SME Bank. Dia minta Datuk hujahkan. Saya ni dah cakap, dia punya masalah sekarang, kroni ini masih berjalan lagi. Jadi masalahnya sekarang, pemimpin menteri itu pun nak cari juga sokongan dia. Dia lantik Zahid itu kerana Zahid itu presiden. Jadi masalahnya, saya memang menolak lah. Saya rasa, saya minta harap lah. Anak Zahid ni letaklah jawatan, jangan terlibat. Kerana kita menghadapi masalah. Contohnya, saya hari ini diberitahu bagaimana Menteri Agama, Zulkifli Al-Bakri, bekas mufti dulu, sekarang menteri, nak melantik seorang CEO Majlis Agama Islam. Last tuan, namanya Datuk Akbar. Datuk Akbar ni 8 direktor. Dalam syarikat tu dia jadi direktor. Dalam Majlis Agama Islam. Lepas itu, dia juga direktor Peldah. Dia juga direktor tabung haji. Jadi CEO kerana kroni kepada Zulkifli ini. Dan sekarang nak dilantik jadi JAKIB. Ketua Pengarah JAKIB. Apa bidang dia yang nak lantik? Dan ini orang Datuk Mahathir. Datuk Akbar ni. Jadi besok saya akan menulis secara langsungnya. Jadi soalnya sampai bila? Sampai bila? Tadi saya diberitahu oleh seorang daripada kawan saya yang buat urus niaga di Kementerian Pertahanan. 2 minggu lepas syarikat tu ditarik. Tender tu. Iaitu teknologi. Tapi kerana permainan timbalan Menteri Pertahanan mempengaruhi, dah awak balik tender tu kepada syarikat kroni dia. Jadi macam mana ni? Ini saya kata, saya tak perlu masuk PKR untuk reformasi. Saya dalam UMNO pun saya akan buat reformasi. Itu ya, saya nak tanyakan.
Jadi soalnya sekarang ni, apa yang kita perlu buat, ialah orang UMNO sendiri kena beritahu dengan Datuk Seri Zahid, anak you better resign SME ni, punya board director. Elak kroni berpanjangan. Elak kroni. Kita ada juga